Yang Dipertua, kalau Yang Berhormat Menteri Mendari sekarang ni tindakan yang diambil oleh Yang Berhormat Menteri baru-baru ini selepas isu Mantik Hani saya pun ketawa dan ini juga menjadi bahan ketawa di mana Yang Berhormat telah mengambil langkah reaksi untuk memadam api yang sedang membakar selepas insiden Mantik Hani, di mana Jabatan Tenaga Kerja akan mulai melawat majikan. Saya rasa itu bukan caranya untuk melawat majikan, lawatan mesra, tengok sama ada pembantu pekerja asing itu, domestic worker itu dalam keadaan yang baik atau tidak. Itu bukan langkahnya. Tapi Yang Berhormat mesti dari NGO telah mencadangkan agar di mana satu mekanisme diadakan untuk menangangi berbagai masalah yang dihadapi oleh domestic worker ini. Salah satu adalah pindaan kepada akta kerja, tukar domestic servant kepada pekerja domestik. Bukannya servant memberi makna seolah orangnya hamba. Jadi itulah salah satu sebabnya di mana majikan enggan melepaskan mereka, menganggap mereka mempunyai minda mereka adalah hamba. Satu. Kedua adalah berkenaan dengan gaji minimum. Buat masa ini berbagai gaji yang berbeza. Kalau worker dari Indonesia, dari Filipino, dari Cambodia, gaji-gaji yang berbeza. Itu kalau kita membaca surat khabar Datuk Ibu, kebanyakan kes melibatkan pembantu rumah adalah dari Indonesia. Dan yang satu lagi adalah berkenaan Datuk Yang Dipertua. Saya menyokong cuti satu sehari untuk bekerja. Tapi Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat mengapa majikan enggan atau membantah ke atas cadangan ini? Sebab mereka telah membayar Datuk Yang Dipertua placement yuran pengambilan pekerja placement fee yang tinggi, 7,000 hingga 8,000. Jadi mereka risau kalau lepaskan pekerja untuk bercuti, mereka tidak datang balik ke rumah. Dan akhirnya mereka akan didenda Datuk Yang Dipertua. Jadi mungkin masalah ini mengapa majikan mempunyai minda sedemikian kerana domestic servant, hamba. Kedua adalah bayaran yuran pengambilan yang tinggi. Saya bersetuju cuti sehari diberi. Sebab setiap orang mau holiday lah, mau cuti lah. Sebab pekerja pembantu rumah ini tugasnya berat. Jaga anak Datuk Yang Dipertua, cuci kereta, masak, jaga orang tua. Cukup, ya, akal umbi mengapa begitu banyak masalah deraan layanan sedemikian untuk pembantu rumah asing ini yang kebanyakan wanita. Yang Berhormat patut meneliti dari aspek itu. Bukan buat lawatan mesra Datuk Yang Dipertua. Ya, Yang Berhormat Menteri. Penjelasan Yang Berhormat boleh siapa Menteri? Boleh balik pulau sikit. Tan Sri, saya Menteri jawab selepas balik pulau dan Kuala Langat. Kuala Langat ya, saya juga sikit ya. Menteri, saya semasa Menteri memberi penjelasan tadi, saya melihat sedikit kontradiksi. Mungkin Menteri berjelaskan kemudian. Kerana dalam satu segi, Menteri menyatakan apa sebab-sebab gaji minima ni lah, kerisauannya. Lebih kurang 5 tadi kan. Tapi pada masa yang sama, lepas itu, Menteri cakap kita patut panggil, dapatkan feedback. So, saya bunyi macam seolah-olah benda tu belum dibuat. Tetapi sudah ada jawapan. Itu satu kontradiksi. Yang kedua, saya ingin merayu kepada Menteri. Isu gaji minima ni, mungkin dah sampai satu ke tahap isu hak asasi manusia. Kerana cerita 1,500 ni, cerita perut, cerita makan, cerita tak cukup. Jadi persoalan saya, kalau faktor-faktor yang dikatakan tadi itu, dia tak masuk dalam faktor-faktor hak asasi manusia tau. Sebab baik saya harap Menteri melihat gaji minima ini sebagai isu human rights atau human security. Baru kita dapat sama ada patut tak patut. Kadang dia bersifat necessity. So saya merayu kepada Menteri melihat dari kerangka itu. Kalau nak dilayan alasan-alasan seperti yang dikatakan tadi itu lebih bersifat convenience. So saya mohon penjelasan. Yang Berhormat Tuan. Kuala Langat. Terima kasih. Minta maaf Tuan. Cuma sekejap. Apa nama ni, Datuk Speaker, saya sebenarnya letih dengan alasan daripada 10 tahun berlalu, dengan alasan mengapa tidak boleh digajikan gaji minima. Dan saya teringat pada tahun 1974 bila Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Husin membuatkan satu warta wajib dibayar KOLA ataupun SRA, Statutory Allowances, kepada semua majikan-majikan
di kala ekonomi begitu menymeritkan rakyat. Jadi saya melihat daripada sudut gaji minimum ini di apa yang telah dimaklumkan oleh menteri begitu duka cita kerana alasan diberi tidak dulu, belum dicoba tidak dulu. Jadi kita ni tidak berani. Kenapa tidak berani? Sebab kita menganggap pekerja kelas 3. Kenapa kita tak buat? Baru nak bincang. Bila nak bincang? Sampai bila? 10 tahun? 20 tahun? Atau saya jadi menteri semua manusia esok baru boleh jadi benda ni rating? Saya minta maaf, Speaker. Saya letih dengan alasan-alasan. Saya nakkan konsisten tarikh bila nak kita laksanakan, kerana kalau dia ambil mekanisme syarikat kecil buatlah syarat. Syarikatnya 1 juta, 5 juta layak dengan gaji minimum. Kalau syarikat 100,000, 50,000 tak payahlah. Buatkan kolakannya susah sangat. Tan Sri, sekian. Terima kasih, Ahmad. Nak bagi lagi, Ahmad? Yang berhormat, Saya jawab. isu yang sama. Yang berhormat. Saya jawab cukuplah. Sudah cukup pandangan yang diberi. Minta penjelasan yang berhormat, isu yang sama. Ini dari bagi lagi, Tuan. Datuk yang dipertua. Menteri nak jawab dulu, Yang Ahmad. Saya akan jawab. Ya. Datuk yang dipertua, saya ucapkan terima kasih kepada pandangan. Itulah sebab saya cakap mau mendapat pandangan. Tadi balik pulau ada beritahu gaji minimum RM1,500. Tetapi ada pihak yang telah mencadangkan RM900. Ada pihak yang telah cadangkan RM700. Siapa yang kadar yang sebenar? Apa yang kadar yang patut? Yang itu pun tidak diselesaikan oleh mereka yang mencadangkan. Ada pelbagai jenis cadangan. Oleh itu, perkara ini bukan satu perkara yang boleh diambil remeh-temeh. Mesti dikaji dan dibincang lebih dalam dahulu sebelum kita boleh memutuskan. Tadi Kuala Langat ada bincang, sudah lama diputus dan dia memberi satu cadangan baru, iaitu kalau kapitalnya kurang, tidak gaji minima. Ini satu pandangan yang baru, tidak diberi sebelum ini. Oleh itu ada pelbagai jenis pandangan. Kalau ini isu membesarkan, lagi ribu-ribu pandangan akan keluar. Oleh itu sebagai satu kerajaan yang bertanggungjawab, memang di dalam melaksanakan satu perkara yang amat mustahak seperti ini, memang kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan ini adalah pandangan yang benar. Kalau benar dan kalau dilaksanakan mesti mendatangkan kebaikan untuk negara.